Halo geng, Assalamualaikum. So, untuk bahagian video ni, Roy akan terangkan bentuk engulfing and apa itu engulfing. So, dekat bawah ni, bentuk engulfing bullish ataupun engulfing bearish. So, untuk engulfing bullish terbentuk dengan dua batang candlestick merah dan hijau. So, dekat sini ada merah dengan hijau. Corak bullish engulfing ini terbentuk bila candlestick hijau dibuka lebih rendah dekat sini dan ditutup lebih tinggi daripada candlestick merah. So kalau korang nampak sini pergerakan dia, selepas candlestick merah, candlestick hijau ni dibuka rendah pada time yang candlestick yang seterusnya, dan dia tutup lagi tinggi daripada candlestick merah ni. So dia akan form satu engulfing bullish. So gambaran corak bullish engulfing ini adalah seolah-olah candlestick hijau telah menelan candlestick merah sepenuhnya. So kalau korang perasan candlestick merah ni, lepas tu and then dia dah ditelan oleh candlestick solid break. Dia kena closing daripada opening dekat bawah and closing dia kena dekat atas, melebihi daripada zone candlestick merah tersebut. So dia akan dinamakan sebagai bullish engulfing. Bullish engulfing terhasil apabila suatu harga sedang berada pada fasa menurun, dan apabila bullish engulfing ini terbentuk, ianya menandakan fasa aliran bakal membuat pembetulan dan dijangkakan akan bertukar menjadi fasa kenaikan uptrend. So itu antara bentuk dan fungsi bullish engulfing. So untuk bearish engulfing pula sifatnya berlawanan dengan bullish engulfing. Dia berlawanan dengan sebelah ni. So ia terbentuk dengan dua candlestick, tetapi candlestick seterusnya adalah merah. So kalau korang nampak sini, candlestick dia first merah and ditelan oleh hijau. And untuk bearish engulfing pula, dia berlawanan. So dia akan starting dengan hijau and ditutup dengan merah. Candlestick merah ini dibuka lebih tinggi. Kalau korang nampak, candlestick merah dibuka lebih tinggi dekat sini berbanding dengan candlestick sebelumnya. Namun ditutup lebih rendah berbanding candlestick hijau sebelumnya. So dia opening dekat sini, and kalau korang tengok dia closing dekat situ, and dia open lagi baru warna merah juga, and dia closing dekat lebih rendah daripada harga ataupun candlestick warna hijau. So dia sama je seakan menelan candlestick yang sebelum. Yang ni pun menelan, tapi ni ke atas. Sebab ini yang untuk bearish engulfing pula dia ke bawah. Itu je membezakan bullish dengan bearish punya engulfing. Sebab bullish dia akan menaik ke atas, and bearish punya maksud akan menurun ke bawah. Itu je antara satu explanation untuk bearish, nak mengenal pasti bearish dengan bullish engulfing. So dekat sini tadi kita menerangkan untuk bahagian bullish dengan bearish engulfing. So dekat sini even dia ada bullish dengan bearish engulfing, dia still akan ada satu bentuk yang akan memfillkan bearish dengan bullish engulfing, dan akan dinamakan sebagai bullish engulfing fill ataupun bearish engulfing fill. So kalau kita nampak dekat sini, untuk bahagian sini kita nampak satu candlestick merah yang candlestick seterusnya dibuka rendah dan ditutup tinggi. So kita akan namanya sebagai bullish engulfing. Tetapi dia punya kegunaan dia, bila dia buat satu zone ataupun membuat satu bullish engulfing, dia akan ada satu pergerakan masuk ke dalam, which is dipanggilkan sebagai pullback. So kita akan menyangkakan harga naik ke atas, tetapi bila dia masuk dalam zone tersebut, dia dipecahkan ke bawah. So bila dia jadi satu structure macam ni, dia dipanggilkan sebagai bullish engulfing fill. So sebabkan kegunaan bullish engulfing adalah satu zone untuk kita nak predict ataupun kita nak analisa market untuk dia terbang ke atas. Tetapi bila dia masuk dalam zone, dia pecah ke bawah dan akan dinamakan sebagai bullish engulfing fill. So untuk bearish engulfing fill juga sama juga macam pembentuk structure tersebut, tetapi ini untuk bahagian bearish engulfing. So sini bahagian bearish engulfing, dia dah form satu engulfing bearish. Sepatutnya dia masuk dalam zone, dia terus kena ke bawah. Tetapi bila dia masuk dalam zone, dia pecah ke atas. So ini adalah satu contoh structure bearish engulfing fill yang kita boleh nampak dekat sini. So ini adalah antara salah satu structure yang berlawanan dengan bullish engulfing fill.
So ini adalah antara fungsi bullish engulfing dengan bearish engulfing. So macam Roy cakap tadi, kegunaan bullish engulfing untuk kita nak fokus dia terbang ke atas. So dekat sini kita nampak ada satu candlestick warna merah ataupun satu candlestick bearish yang ditelan oleh bullish candlestick. So akan dinamakan sebagai bullish engulfing punya zone dekat area sini. So bila kita tunggu dia masuk, dia pecah ke atas, and dia akan ada satu pergerakan sideways, masuk balik dalam zone, and kegunaan dia adalah untuk terbang ke atas untuk meneruskan perjalanan dalam market. So ini adalah satu fungsi ataupun satu structure yang Roy selalu pakai untuk Roy dalam trading untuk kita nak fokus pergerakan market. So untuk bullish engulfing. So di sebelah kanan ni pula untuk fungsi bearish engulfing. So bila ada satu bearish engulfing, kita boleh tengok dekat sini pergunaan bearish engulfing untuk kita nak fokus on sell punya direction. So bila ada satu pergerakan yang dah membuat satu structure bearish engulfing, kita hanya tunggu dia masuk dalam zone, and kita just entry untuk kita fokus on direction market for bearish punya trending. So dekat sini antara dia, dua ni adalah satu contoh, antara contoh yang Roy pakai dalam trading untuk Roy nak fokus on direction market. So dekat sini pula explanation untuk kegunaan engulfing field, antara bullish engulfing field dengan bearish engulfing field. Dia akan ada dua structure yang kita boleh monitor, antara bullish engulfing dengan bearish engulfing. Yang ni untuk bullish engulfing yang dah di-failkan dan bearish engulfing yang di-failkan. So dekat sini kita nampak fungsi-fungsi dia. Bila sini ada satu engulfing bullish yang di-failkan, sepatutnya dia masuk dalam ni, dia terbang ke atas. Tetapi dia masuk dalam zone tu, dia pecah ke bawah. So kita akan pakai zone tu untuk kita nak fokus on selling direction. So even dia ada engulfing, dia still akan boleh pakai dengan ikut situation yang dia bagi. So memang dia bagi engulfing buy fail ataupun dia bagi engulfing buy, dia still kena ada confirmation. So daripada situ Roy akan terangkan untuk next part dekat bawah lagi. Tapi ini Roy akan tunjukkan satu structure yang korang boleh belajar kenapa dia untuk structure engulfing buy ataupun engulfing bullish untuk kita nak fokus buy, engulfing bearish untuk fokus sell, untuk engulfing bullish fail untuk kita nak fokus sell juga. So untuk engulfing bearish fail kita akan fokus buy. So ini antara structure dia yang kita akan nampak dalam market yang kita boleh monitor and kita boleh execute untuk kita nak profit. So ni antara contoh fungsi engulfing buy bullish fail ataupun engulfing bearish sell fail. So dekat sini ada engulfing bearish yang di-failkan. So sepatutnya dia masuk dalam zone ni, dia pecah ke bawah. Tapi dia masuk dalam zone tu, dia pecah ke atas, and then dia masuk balik, dia pakai balik zone tu untuk dia terbang ke atas. So ini antara fungsi-fungsi engulfing yang Roy boleh explainkan dekat korang untuk korang praktikkan hari-hari untuk korang pakai. So insyaAllah sedikit sebanyak korang praktikkan and backtest banyak-banyak, and cuba tajamkan mata, and day by day insyaAllah korang akan dapat faham apa benda yang Roy cuba sampaikan. And paling penting sekali, sebelum korang nak mahirkan, make sure korang backtest banyak-banyak.